Iran telah kembali menyerang sasaran yang berkaitan dengan Amerika Syarikat di Irak dan pada masa yang sama, letupan baharu telah direkodkan di kawasan sensitif di wilayah Iran sendiri. Pada hari Kamis, 7 Mei 2026, krisis semakin memuncak kerana serangan di utara Iraq telah mengenai kemudahan yang berkaitan dengan kumpulan Kurdi yang disokong oleh Washington. Semua ini berlaku walaupun terdapat rundingan yang cuba mengelakkan gelombang pengeboman baharu oleh Amerika Syarikat terhadap rejim Iran. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Nielsen Alves News. Laporan menunjukkan bahawa drone Iran telah menyerang kawasan di utara Erbil di Kurdistan Iraq di mana tinggal ahli dan keluarga yang berkaitan dengan PDKI, kumpulan pembangkang Kurdi Iran dalam buangan. Maklumat awal menyatakan terdapat yang cedera, tetapi masih belum ada jumlah kematian yang muktamad. Perkara utama ialah Teheran tidak memilih sasaran ini secara kebetulan. Wilayah Kurdi di Iraq telah menjadi titik tekanan terhadap rejim Iran kerana menempatkan kumpulan pembangkang yang Teheran tuduh bertindak dengan sokongan luar. Dengan menyerang di situ, pengawal revolusi menghantar mesej secara langsung. Mana-mana kuasa yang membantu Washington atau memberi tekanan kepada rejim dari dalam akan dianggap sebagai sasaran. Serangan itu juga mendedahkan kelemahan berbahaya bagi Amerika Syarikat. Washington cuba mengekalkan gencatan senjata, cuba berunding untuk membuka semula Selat Hormuz dan cuba menghalang perang daripada memasuki fasa yang lebih sengit. Tetapi Iran mengambil kesempatan daripada keraguan ini untuk menyerang sekutu, menguji pertahanan dan mengukur sejauh mana mereka boleh mara tanpa menerima tindak balas yang menghancurkan. Disitulah keadaan menjadi serius. Di barat Teheran dan juga di kawasan berhampiran selatan Iran, letupan dan pengaktifan pertahanan udara menambah suasana panik. Agensi Anadolu melaporkan bahawa media Iran mengaitkan bunyi letupan berhampiran Pulau Qeshm dengan pengaktifan sistem pertahanan udara terhadap drone kecil dan pesawat peninjau tanpa pemandu. Pihak berkuasa Iran berkata bahawa tiada kerosakan di pulau itu, tetapi pengaktifan pertahanan udara menunjukkan bahawa Teheran juga berada di bawah tekanan dan bimbang akan pencerobohan baru di kawasan yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Iraq telah beberapa kali digunakan sebagai medan tekanan antara Amerika Syarikat dan Iran. Tetapi setiap serangan baru meningkatkan kemungkinan tindak balas Amerika yang lebih tegas. Pada Januari 2020, selepas kematian Qasem Soleimani dalam serangan Amerika di Baghdad, Iran melancarkan peluru berpandu ke atas pangkalan Ain al-Assad dan ke atas sebuah kemudahan di wilayah Kurd. Pada mulanya, Washington berkata tiada sebarang korban, tetapi kemudian tentera Amerika dirawat kerana kecederaan otak traumatik. Presiden ini sangat berat kesannya. Pada tahun 2020, Tehran menyerang untuk menyelamatkan maruah sendiri selepas kematian Soleimani, tetapi mengelak daripada membunuh secara langsung ramai askar Amerika kerana mereka tahu bahawa satu garisan merah boleh mencetuskan perang terbuka. Pada tahun 2026, situasinya lebih berbahaya kerana sudah ada perang yang sedang berlangsung, sudah ada sekatan, sudah ada kapal yang diserang, sudah ada konfrontasi langsung di Selat Hormuz dan sudah ada tekanan ke atas pangkalan Amerika di beberapa lokasi di Timur Tengah. Apa yang dahulunya merupakan tindakan balas yang dikira, kini kelihatan seperti strategi melemahkan secara berterusan. Washington Post telah menerbitkan satu siasatan dengan imej satelit menunjukkan bahawa serangan Iran telah menyebabkan kerosakan yang jauh lebih besar ke atas kemudahan tentera Amerika di Timur Tengah berbanding apa yang telah diakui secara terbuka. Analisis itu menunjukkan sekurang-kurangnya 228 struktur atau peralatan yang rosak atau musnah di pangkalan Amerika, termasuk hangar, penginapan, stor bahan api, pesawat, radar, dan peralatan pertahanan udara. Turut disebutkan kematian dan lebih daripada 400 orang cedera sejak permulaan perang. Data ini mengubah tahap keseriusan krisis tersebut. Iran tidak lagi kelihatan hanya sebagai sebuah rejim yang membuat ancaman kosong.
Dia muncul sebagai musuh yang berjaya mengeksploitasi kelemahan di pangkalan tetap, menggunakan drone, menyerang infrastruktur dan melemahkan imej kebal Amerika. Ini tidak bermakna Teheran sedang memenangi perang terbuka menentang Amerika Syarikat. Oleh itu, reaksi Amerika sekarang perlu diperhitungkan dengan teliti tetapi juga tegas. Tanpa jawapan yang jelas, rejim Iran cenderung menganggap diam itu sebagai kelemahan. Sejarah Teluk menunjukkan bahawa Iran biasanya berundur apabila mereka sedar kos ketenteraan telah menjadi terlalu tinggi. Pada tahun 1988, Amerika Syarikat melancarkan operasi prementis terhadap sasaran Iran. Operasi itu menyerang pelantar yang digunakan untuk tujuan ketenteraan dan kapal-kapal Iran, menjadikannya salah satu tindakan tentera laut Amerika terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Perbezaannya ialah, hari ini peperangan tidak lagi hanya menggunakan kapal dan peluru berpandu tradisional. Iran menggunakan drone murah, milisia, serangan tersebar dan tekanan ekonomi. Gabungan ini membolehkan rejim menyerang tanpa sentiasa menanggung sepenuhnya kos peningkatan konflik. Beginilah caranya dalam serangan terhadap tentera Amerika di Iraq dan Syria dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Reuters telah merekodkan bahawa kumpulan yang disokong oleh Iran telah menyerang pasukan Amerika di rantau itu lebih daripada 150 kali sejak Oktober 2023. Dan Washington telah membalas pada masa-masa tertentu dengan serangan terhadap kemudahan itu. Milícias ligadas a Teheran. Contoh dari negara-negara lain menguatkan corak yang sama. Apabila kumpulan yang disokong oleh Iran menyerang Arab Saudi di Abqaiq pada tahun 2019, pasaran tenaga global merasai kesannya serta-merta kerana satu tindakan terhadap infrastruktur minyak sudah cukup untuk menakutkan pembeli dan kerajaan. Apabila Houthi yang juga berkaitan dengan paksi Iran mula menyerang kapal-kapal di Laut Merah, beberapa syarikat telah menukar laluan, meningkatkan kos dan menunjukkan bagaimana milisi boleh mempengaruhi perdagangan dunia tanpa memiliki angkatan laut tradisional. Sekarang di Selat Hormuz, Iran cuba menggunakan logik yang sama pada skala yang lebih besar. Mereka sedang menyerang rangkaian sokongan di sekitar orang Amerika. Rangkaian ini merangkumi kumpulan Kurdi, pangkalan logistik, pasukan tempatan dan kerajaan yang menerima kehadiran tentera Washington. Matlamatnya adalah untuk membuat setiap sekutu Amerika, setiap negara menjadi lebih lemah. Ia adalah perang saraf yang bertujuan untuk mengasingkan Washington dan menjadikan setiap pangkalan sebagai sasaran yang mungkin. Masalah bagi Iran ialah permainan ini juga boleh menyatukan pihak lawan. Israel sudah memantau krisis ini dengan teliti kerana sebarang kelemahan tekanan Amerika boleh memberi nafas baharu kepada program nuklear Iran dan sekutu-sekutu Teheran di Lubnan, Iraq, Syria dan Yaman. Perancis telah menggerakkan kuasanya dalam memerangi keganasan, menjadikan negara itu lebih demokratik. Keganasan dan negara itu menjadi lebih demokratik. Perancis melalui perjuangannya telah menggerakkan kuasa untuk memerangi keganasan dan menjadikan negara lebih demokratik. Perancis menggerakkan kuasanya menentang keganasan, menjadi lebih demokratik. Dalam usaha itu, negara menjadi lebih demokratik. Keganasan lebih demokratik. Memantau krisis kerana sebarang kelemahan memberi nafas baharu kepada program Teheran, Lubnan, Yaman. Kelemahan inilah bahagian paling berisiko dalam krisis ini. Perancis telah menggerakkan kuasanya dalam satu perjuangan untuk menjadi lebih demokratik. Keganasan dan negara itu menjadi lebih demokratik. Dalam satu perjuangan menentang keganasan, keganasan menjadi sebuah negara yang menentang keganasan, negara demokratik. Keganasan, pautan berita ada dalam deskripsi. Keganasan, Perancis telah menggerakkan kuasanya dan menjadikan negara itu lebih demokratik. Keganasan, dan akhirnya, lihatlah ruangan komen supaya Anda dapat lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves News.